Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu kembali bersama Cikgu Asma dalam mata pelajaran Fiqh Taharah tahun 2 di mana tajuk kita PTPR kita pada minggu ini adalah berkaitan dengan wuduk. Tajuk yang kita akan belajar ialah bila disunatkan berwuduk. Okey, apa maksud bila disunatkan berwuduk? Okey, bila disunatkan berwuduk maksudnya kalau kita buat satu perkara tu sebelum kita buat, kita ambil wuduk, kita akan dapat pahala. Itu adalah maksud dia bila disunatkan berwuduk. Kita wuduk sebelum kita melakukan perkara ini, kita dapat pahala. Minggu-minggu sebelumnya kita belajar perkara yang diwajibkan berwuduk. Bila kita diwajibkan untuk wuduk. Yang pertama, kita ingat balik. Yang pertama, sebelum kita nak solat. Yang kedua, sebelum kita nak memegang Al-Quran. Yang ketiga, sebelum kita nak tawaf. Itu ialah bila diwajibkan berwuduk. Tapi minggu ni kita belajar bila disunatkan berwuduk. Bila diwajibkan berwuduk, kita kena buat. Sebelum kita melakukan perkara tu, kita kena ambil wuduk. Kalau kita tak ambil wuduk, kita akan berdosa. Benda yang kita lakukan tu tak sah. Tentunya solat kita takkan sah, Allah takkan terima solat kita. Tapi bila disunatkan berwuduk, kalau kita melakukan perkara ni, sebelum kita melakukan sesuatu perkara, kita ambil wuduk, kita dapat pahala. Tapi kalau kita tak buat, apa akan dapat? Kita tak akan dapat apa. Baiklah, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, tajuk bila disunatkan wuduk, mari sama-sama kita baca dan ingat kembali dan hafal lafaz niat wuduk dan doa selepas wuduk. Lafaz niat wuduk adalah perkara wajib. Dan doa selepas wuduk adalah sunat. Baik, jom kita belajar. Kita ingat kembali dan kita hafalkan lafaz niat wuduk dan doa selepas wuduk. Mari kita belajar lafaz niat wuduk dan doa selepas berwuduk. Tahukah kamu bilakah lafaz dan niat wuduk dibaca? Lafaz wuduk dibaca ketika hendak berwuduk. Manakala niat wuduk pula dibaca ketika membasuh muka. Dan hukumnya pula adalah rukun atau wajib. Mari kita baca lafaz niat wuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu raf'al hadathil asghari lillahi ta'ala. Artinya, sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Berikutnya adalah doa selepas berwuduk. Doa berwuduk dibaca selepas selesai berwuduk. Manakala hukum membacanya adalah sunat. Maksudnya mendapat pahala jika kita membaca doa selepas berwuduk. Seterusnya, mari kita baca doa selepas berwuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين. Artinya, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan tiada sekutu baginya, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu hamba-Nya dan pesuruh-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku
daripada kalangan orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku dari kalangan orang yang menjaga kesucian, dan jadikanlah aku daripada hamba-Mu yang soleh. Alhamdulillah, semoga anda faham pelajaran pada kali ini. Diharapkan juga selepas ini anda boleh membaca dan menghafal lafaz niat wuduk dan doa selepas berwuduk dengan lebih baik. Baiklah, itu adalah doa niat sebelum wuduk dan doa selepas wuduk. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Pembelajaran kita iaitu waktu yang disunatkan untuk mengambil wuduk. Kalau kita buat sebelum perkara kita berwuduk, sebelum kita melakukan perkara ini, kita akan dapat pahala. Mari kita lihat apa perkara-perkara yang kita boleh buat. Kita boleh ambil wuduk sebelum melakukannya. Okey, yang pertama, sebelum tidur. Sebelum kita tidur, kita disunatkan untuk berwuduk. Kalau kita ambil wuduk sebelum kita tidur, kita akan dapat pahala. Yang kedua, sebelum makan. Sebelum kita duduk tempat makan, kita ambil wuduk, kemudian baca doa. Kita akan dapat pahala berganda-ganda. Seterusnya, ini apa gambar? Marah. Okey, dalam keadaan marah, kita perlu ambil wuduk. Kita disunatkan untuk berwuduk untuk meredakan kemarahan kita. Okey, seterusnya, ini adalah menziarahi kubur. Sebelum kita menziarahi kubur, kita disunatkan untuk mengambil wuduk. Kalau kita mengambil wuduk sebelum menziarahi kubur, kita dapat pahala. Dan seterusnya, bila kita disunatkan untuk berwuduk, bila kita nak memegang jenazah, kita disunatkan untuk berwuduk. Kalau kita ambil wuduk, apa kita dapat? Tak dapat apa. Tapi kalau kita ambil wuduk, kita dapat pahala. Dan seterusnya, sebelum baca buku, tak kisah buku apa-apa pun, sebelum kamu nak baca buku pembelajaran atau buku hadis, kita ambil wuduk, kita akan dapat pahala. Tapi ingat, kalau nak pegang Al-Quran, mesti wajib ada wuduk. Tapi kalau nak pegang buku biasa, kita disunatkan untuk berwuduk. Kalau kita tak ambil wuduk pun, nak pegang buku, tak dapat apa-apa. Tapi kalau kita ambil wuduk, kita dapat pahala. Dan seterusnya adalah nak masuk masjid. Hendak masuk masjid pun kita disunatkan untuk berwuduk untuk mendapat pahala. Itu saja perkara-perkara yang bila kita disunatkan untuk berwuduk. Sebelum kita makan, sebelum kita tidur, kita ambil wuduk, kita akan dapat pahala. Perkara sunat ni, kita tengok waktu bila disunatkan untuk berwuduk. Waktu yang disunatkan untuk mengambil wuduk adalah kita nak buat sesuatu perkara yang baik, kita ambil wuduk, kita dapat pahala sebab dia perkara yang sunat. Kita akan dapat pahala. Tapi kalau kita tak buat apa-apa, tak ambil wuduk, kita tak akan dapat apa-apa. Nak makan, kita ambil wuduk. Boleh tak cikgu? Boleh dapat pahala. Cikgu, sebelum saya tidur saya ambil wuduk, boleh? Boleh. Cikgu, sebelum saya bermain saya ambil wuduk, boleh tak? Boleh dapat pahala. Itu adalah perkara yang sunat. Tak buat, tak dapat apa-apa. Tapi kalau buat, kita akan dapat pahala. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini dalam waktu yang disunatkan untuk mengambil wuduk. Semoga anak-anak cikgu memahami pembelajaran pada hari ini. Sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.